Assalamualaikum. Sound okay kah? Sound okay ya? Oke, kita dengar musik dulu.
So malam-malam ada dalam 10 orang, okey dah, mula-mula lah. So bila kita belajar ilmu tauhid marifatullah, jalan sufi, jalan tasawuf ni, ke mana penyudah ilmu ni? Macam mana penyudah ilmu ni? Ke mana dan ke mana hala tuju kita nak bawa ilmu ni? Sebenarnya. So belajar untuk mengenal saja. So sebelum saya mula, kita pasal satu video lah. Sebelum saya bercakap, kita pasal satu video daripada Ustaz Bakir. Apabila engkau menghendaki datangnya, kita dengar video Bak Fakir, ya? Pilihan hidup penyudah di dalam ilmu tauhid marifatullah ni. Fakir, miskin, hina, dina, bodoh, dan kehambaan. Kita dengar video ni sebelum kita bercakap bab kefakiran. macam-macam pemberian Tuhan atas engkau. Ma'rifah, mukasyafah, pemberian Tuhan. Bila engkau menghendaki datangnya pemberian-pemberian Tuhan kepada engkau, sahihil faqra wal faqah ladaika, maka sahihkanlah, betulkanlah kefakiran itu di sisi engkau, kesusahan itu di sisi engkau. Kalau kita sudah bujur-bujur susah, bujur-bujur sengsara, bujur-bujur fakir, nah di situ akan datang pemberian-pemberian Allah tadi. Innamas sadaqat lil fuqara. Itu mengkias. Yang boleh diberikan zakat itu adalah fuqara, orang fakir. Kalau orang kaya kada bisa dapat zakat. Allah pun demikian akan memberikan mauhibah, memberikan hal-hal yang mulia bagi orang-orang yang benar-benar fakir, benar-benar kesusahan. Nah, di situ Allah akan memberikan banyak perkara-perkara yang sifatnya ladunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. So, fakir itu luas.
apa yang dimaksudkan fakir tu. Yang tu bab fakir ni perlu dikupas sebenarnya. Tak apa, kita dengar seterusnya dulu. In aratta ay yukrimakallah bil futuhatil irfaniyah wal mawahibil ladunniyah wa ay yaj'alaka mahallan li'inayatih wa ay yatajalla 'alaika bi altafihi wa rahmatih fattakhiz ila dhalik sabilan bi ikhtiyari ma yuzakkiruka ila Allah ta'ala minal faqati. Apabila engkau menghendaki bahwa Allah memuliakan engkau dengan keterbukaan ma'rifat. Artinya bila engkau hendak dibukakan Allah pintu ma'rifat. Wal mawahibil ladunniyah, bila engkau menghendaki bahwa Allah muliakan engkau dengan ilmu-ilmu ladunni, ilmu-ilmu yang tanpa ada pelajaran dari manusia, yang langsung dari Allah ke dalam hati. Bila engkau menghendaki Allah jadikan engkau tempat bagi pertolongannya, dan bahwa bertajalli Allah atas engkau dengan kelembutan dan rahmatnya, maka jadikanlah kepada yang demikian itu jalan dengan memilih sesuatu yang mengingatkan engkau kepada Allah daripada kesusahan-kesusahan. So, orang yang berjalan betul-betul mengikut jalan mutahid marifatullah, bila betul-betul duduk atas kefakiran, duduk atas kehambaan, Allah boleh bagi ilmu laduni. Laduni ni makna Allah bagi kefahaman. Tapi adalah golongan-golongan yang tentu bila Ustaz Waizam kata bab laduni dihina, dikeji, dieklusifkan laduni ni cuma untuk nabi-nabi sahaja. Ni masalah dia orang ni. Okay. Laduni ni cuma Allah bagi kefahaman. Lepas tu kita selalu beritahu bertuhankan Allah agar Allah akan bagi kefahaman. Sesiapa sahaja bila Allah nak bagi kefahaman, kita boleh kata itu laduni, tak ada salah pun. Okey, kita terus dengar. Sebagaimana dalam hikmah yang minggu lalu dijelaskan bahwa mereka itu tidak sampai kepada kedudukan yang mereka dapat dari Allah, melainkan dengan memilih 7 atas 7. Mereka memilih hidup ini fakir daripada kaya. Karena dengan fakir itu pikiran hati mereka kosong daripada dunia. Dan di akhirat jauh lebih nyaman dari orang kaya. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya, yang dikisahkan sosialnya luar biasa. Ada masuk akal sosialnya. Antara lain disebutkan bahwa suatu malam datang ke Madinah 700 ekor unta membawa barang-barang dagangan dari Syria, dari sana. Unta tuh kayak truk itu barang bawanya. Di kiri kanan ada wadah barang. Ya, di situ ada makanan, ada rempah-rempah, ada hambal, ada pakaian. 700 unta satu malam datang ke Madinah. Ribut orang Madinah. Kayak pasar, lebih pada pasar lagi. Aisyah bertanya ada apa? Dikatakan orang harta benda kafilah Abdurrahman bin Auf datang. Ringkas cerita, seluruh yang datang itu 700 unta dan muatan-muatannya diberikan semuanya oleh Abdurrahman bin Auf kepada kemaslahatan kaum muslimin dan muslimat. Tu dia. So, bila kita sebut bab fakir ni, luas maksud fakir.
fakir ni dia tak jauh dengan kehambaan sebenarnya. So, orang fakir ni dia tak merasai memiliki. Bila dia ada harta pun dia rasa, dia tahu ini Allah yang beri. Apa sahaja hak milik dia tahu ini pemberian Allah. So dia sedar apa yang dia ada semua bagi pinjaman Allah. Ni orang macam ni lah fakir. Dimasukkan fakir. Fakir tu luas maksud dia. So bila dia merasakan dia fakir, bila dah ada kelebihan, dia tak kedekut untuk bersedekah macam Abdul Rahman bin Auf. Kita bayangkan 700 truk datang penuh dengan barang-barang harta benda, diberikan seluruhnya kepada kaum muslimin dan muslimat. Nah, orang yang sesosial Abdurrahman bin Auf ini dikatakan oleh Nabi, Abdurrahman bin Auf masuk surga bagi surga. Kenapa? Karena kebanyakan mengisi harta. Padahal hartanya bukan main, disosialkan untuk muslimin, muslimat, untuk sabilillah. Padahal Abdurrahman bin Auf ini orang fakir, orang muhajirin, asalnya ke Madinah. Orang yang selalu mengikuti perang dengan Rasulullah. Di mana Rasulullah ada, situ ada Abdurrahman bin Auf. Dia kaya dengan jalan yang halal. Bahkan Utsman bin Affan mengatakan pemberian Abdurrahman bin Auf itu adalah obat. Kalau makanan ini kiriman dari Abdurrahman bin Auf itu obat. Karena makanan yang diberikan oleh orang pemurah itu obat. Kalau makanan yang diberikan oleh orang bakhil itu akan menjadi penyakit di tubuh kita. Ini orang pemalar nih. Ada yang beri kita nasi bungkus, jangan dimakan. Itu penyakit. Akan jadi penyakit dalam tubuh kita. Nah, jadi si Utsman bin Affan setiap dikirim oleh Abdurrahman bin Auf makanan atau apa, ini afiah. Nah, ini kesehatan, ini keafiatan. Karena hadiah pemberian dari orang yang sedemikian itu adalah obat. Nah, bagaimana kita bayangkan hebatnya Abdurrahman bin Auf, kealimannya, kesungguhannya dalam beribadah, sosialnya sedemikian rupa, tetap dia masuk surga dalam keadaan habwa tapi bagi surga. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, terakhir masuk surga Abdurrahman bin Auf. Ini orang yang sudah dijamin Nabi masuk surga. Jadi apabila kita hendak mendapatkan kemuliaan dari Allah berupa ilmu laduni, berupa ma'rifat, berupa macam-macam kebaikan, maka yang pertama kita pilih dalam kehidupan adalah al-faqar 'alal ghina. Pilih hidup itu fakir. Fakir di sini artinya bukan fakir itu sampai minta-minta, ada juga. Mengemis, ada juga. Itu sudah di luar daripada kefakiran yang dikehendaki, yang terpuji. Artinya fakir kita itu fakir dari berkelebihan yang banyak. Yang kedua, kita lebih memilih kedudukan yang rendah daripada kedudukan yang tinggi. Lebih memilih tawadhu daripada takabur. Lebih memilih duka cita daripada gembira. Karena duka cita itu membawa kita ingat kepada Allah, gembira membawa lupa kepada Allah. Jadi kalau kita hendak mendapatkan hal-hal yang mulia tadi, maka pilihlah yang demikian itu, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton. Subhanallah. So siapa yang ada malam ni? Faiz ya? Yang lain-lain macam mana? So
bab politik hari ni, okeylah, Pakatan Nasional dah jatuh, dah tumbang lah. Okay. So, harapkan yang terbaik. So, harapkan Anwar Ibrahim lah yang jadi PM. Untuk saya lah, bukan untuk yang lain. Yang lain tu tak tahulah. So, akhir ni, dalam sebulan ni, awak susah nak dengar saya bercakap bab asas ilmu tauhid ma'rifatullah, bab mengenal Allah. Kalau awak perasan. Saya tak bercakap sangat dah bab mengenal Allah kan ni. So, bab mengenal Allah ni, saya consider 20% baru daripada ilmu tauhid ma'rifatullah, jalan tasawuf, jalan sufi ni. 20% baru sebenarnya. Yeah. Tapi yang 80% ni lagi yang penting ni. So, kalau awak duduk di atas ilmu saja, yang ni yang ramai orang nak berdebat, nak tunjuk bijak, nak tunjuk pandai. Tapi orang yang betul-betul faham di dalam ilmu tauhid ma'rifatullah, dia tak berdebat dah. Dia tak berbahas dah. Okay. Dia tak berdebat dan tak berbahas dah di sebalik ilmu ni. Dia lebih banyak diam. Dia duduk pintu belakang. Itu orang yang betul-betul dah faham jalan ilmu tauhid ma'rifatullah. Sebab dia akan duduk lebih pada amal. So, ke mana hala tuju ilmu tauhid ma'rifatullah ni sebenarnya? So, ada berapa orang malam ni? 12 orang ni. Siapa yang ada malam ni? Penyudah dia, ke mana kita nak pergi? Nak bawa ke mana ilmu ni sebenarnya? Bila kita dah belajar ilmu tauhid ma'rifatullah ni, penyudah dia nak bawa ke mana sebenarnya? Ke atas kefahaman ni. Faiz? Siapa lagi yang ada saya tak tahu. Pada permulaan, kita kena kenal dulu. Memang kita kena mengenal dulu. Okay. Mengenal dulu sebalik diri kita ni siapa sebenarnya. Siapa yang menghidupkan kita. Memang penting. Memang penting. Tapi sampai satu peringkat, ilmu ni kita bukus. Kita put one side lah orang kata. Sebab sampai bila kita nak pikul ilmu ni, nak sembang saja bab ilmu saja. Tapi ke mana hala tuju ilmu tauhid ma'rifatullah ni sebenarnya ni? Ke mana kita nak bawa? Nak pergi ke mana ilmu ni? Sebab orang suka bercakap bab mengenal Allah. Tapi banyak dalam ilmu ni kalau awak dengar sebenarnya nak bawa awak nak pergi kepada keredaan, ikhlas, nak pergi pada tak ada daya upaya la haula wala quwata illa billah, nak pergi pada bodoh, fakir, miskin, hina, dina dan kehambaan. Ni kita nak pergi yang sebenar. Nak suruh sampai ke sini. Dan tujuan Allah bawa kita untuk masuk jalan ilmu tauhid ma'rifatullah ni. Nak pergi pada kehambaan. Nak pergi pada wahai jiwa-jiwa yang tenang. So, kalau orang tu masih lagi berdegar-degar di atas ilmu, seperti ada sebahagian yang menyebabkan ilmu ni dihukum sesat lah, disalah faham lah. Sebab orang-orang yang berdegar-degar ni, debat, sembang kedai kopi sana sini, sebenarnya dia tak betul-betul faham lagi jalan ilmu tauhid ma'rifatullah ni. Sebab tu hidup sembang. Kalau masing-masing merasakan dia yang betul, kefahaman dia yang betul, cara dia yang betul. Itu ilmu saja lagi. Dia duduk pada ilmu saja lagi. So, ilmu tanpa amal boleh katakan macam tak ada manfaat sebenarnya. Macam tak ada manfaat sebenarnya. Duduk berdegar di atas ilmu saja. Tapi tak boleh nak redha. Tak merasai diri itu hina, dina, fakir, miskin.
Tak boleh bawa la haula wala quwata illa billah. Tak boleh bersyukur, tak boleh redha. Tak boleh bawa tauhid sifat, tauhid zat, tauhid af'al. Cuma duduk atas bercakapan saja berdegar-degar. Takkan kita nak duduk di situ? Takkan kita nak duduk di situ di atas ilmu tauhid ma'rifatullah ni? So, bila sampai satu tahap, bila kita dah faham dah bab ilmu tauhid ma'rifatullah ni, ilmu ni kita ambil simpan. Ambil simpan dah. Sebab kita nak bawa amal, nak bawa macam mana nak pergi pada keredaan. Bila macam mana ni nak pergi pada ikhlas. Nak pergi macam mana ni boleh bersyukur. Macam mana ni nak bawa ni boleh menerima qada dan qada Allah, boleh menerima dan boleh bersyukur di atas segala ketentuan Allah. Mengasakan diri ni la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya langsung dan semua tak daya upaya Allah. So rasa diri ni hina dina fakir miskin. So selalu berharap dengan Allah. Takut dengan Allah. Macam mana kita nak pergi ke sini ni? Nak bawa macam mana nak pergi ke sini? Macam mana nak pergi ke sini sebenarnya? Bila solat tu, tahu kita bukan solat menyembah Allah. Kita solat sebab merendah diri. Ingat Allah, kita mengingati Allah. Kita solat tu untuk ubah diri kita. Bila kita ambil air solat, kita tahu. Kita bertaubat. So ada kaedah dia ambil air solat. Solat, uduk-uduk ni adalah taubat. Sebelum solat kita taubat dulu. Hari-hari kita taubat 5 kali sehari. Kena tahu benda-benda asas ni tuan. Barulah kita boleh pergi pada keredaan, ikhlas, syukur, rasa diri tak ada daya upaya, semua daya upaya Allah. Boleh meredai segala apa sahaja yang Allah tentukan untuk diri kita. Tak merasai apa-apa hak milik kita. Pergi pada kefakiran. Kemudian pergi pada kehambaan. Seorang hamba ni dia tak merasai memiliki apa sekalipun. Dan dia rasa dia tahu semua pemberian Allah. Fakir ni maksudnya merasai, tidak memiliki. Walaupun dia ada harta, bukan fakir ni maksudnya awak kena duduk dalam kemiskinan, bukan. Walaupun Allah bagi kekayaan sekalipun, harta sekalipun, orang duduk dalam kefakiran ni, dia sedar. Semua tu adalah pemberian Allah. Allah yang pemudahkan untuk diri dia. Yang tu dia tak akan kedekut dengan segala apa pemberian Allah. Dia sedar diri. Dia tahu, dia sedar. Semua pemberian tu bukan disebab kehebatan dia. Bukan sebab ilmu dia. Bukan sebab daya upaya dia. Bukan sebab kepandaian dia. Allah yang pemudahkan untuk diri dia. Allah yang perkenal kepada orang tu, pada orang ni, membuka seluar-luar jalan untuk diri dia. Dia sedar diri orang fakir ni. Bila apa dia ada, anak sekalipun dia sedar itu bagai pinjam. Dia hampir sama dengan kehambaan. Fakir. Dia sedar, tak ada apa satu pun hak milik dia. Dia duduk sedar tak bagai pinjam. Akhir penyudah dia, bila meninggal, semua bagai pinjam ni, semua tinggal. Dia tak bawa balik. Sebab semua bagai Allah pinjamkan selama kita menikmati kehidupan di atas muka bumi ni. Bila kita balik, semua kita tinggal. So, okeylah, sikitlah saya cakap. Tak ramai orang dah tak ada respon. Tak syok cakap seseorang ni. Dia nak ada bersoal jawab, bersoal balas. Ada yang tanya ke, baru best. Bagaimana malam ni, dia nak walaupun sikit ada bersoal jawab, baru best. Kalau dia cakap seseorang tak syok sebab nak pergi pada tahap kefakiran, nak pergi
fakir, miskin, hina, dina, kehambaan ni dia kena bersoal jawab baru boleh faham. Setakat dengar saja dia akan syok sendiri saja. Macamlah awak dengar video-video ustaz-ustaz lain, awak kesyok je dengar tapi awak tak boleh nak bawa keadaan tu. Sebab tak ada soal balas. Okay. So, okay, kita dengar muzik. Kalau ada nak tanya saya, boleh tanya saya. Dalam 5 minit, kalau tak ada nak tanya saya, lepas 5 minit saya keluarlah. Okay. Ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya. So, ada apa nak tanya ke? Okay, sebelum sesudah bawalah sifat terpuji Rasulullah, sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Okay? Jangan ada sombong, jangan ada terkebur, jangan ada bangga diri, khianat, dengki. Baru kita boleh hidup dengan aman. Okay. Selamat malam semua. Bye.